Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Hanim Muhiri, Nasional 8 30 November. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Dua suspek kes bunuh Bernard Tan ditahan di Filipina. Bekas diplomat yang mengaku salah tidak dilindungi. Skim sewa beli rumah pertama PPR khas tahun depan. Polis di Raja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan dua suspek terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Bernard Tan Tat Fern berjaya ditahan pihak berkuasa Filipina. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata kerajaan akan memohon untuk mengekstradisi individu terbabit ke Malaysia. Pihak berkuasa Filipina sudah dimaklumkan mengenai hasrat berkenaan dan permohonan rasmi akan dihantar dalam masa terdekat. Ia perlu dirundingkan dulu macam mana cara nak buatnya, sama ada MLA dan sebagainya. Ya, ya kita dah terima laporan. Belum lagi. Kita tunggu dulu apa respon Filipina di atas permohonan kita nanti. Ya, saya belum hantar lagi permohonan itu, tapi akan dibuat dalam masa terdekat. Kita dah bagi tahu dah. Kita dah maklum secara verbal dan kita akan follow up dengan permohonan rasmi. Tan Sri Khalid menjelaskannya selepas upacara pemakaian pangkat pegawai-pegawai kanan PDRM di Bukit Aman. Bernard Tan dilaporkan terbunuh kira-kira 2 minggu lepas selepas ditembak oleh kumpulan pengganas Abu Sayyaf sebelum kepalanya dipenggal. Polis akan memanggil Peguam Charles Morais dalam masa terdekat bagi mendapatkan penjelasan berhubung pengakuan bersumpahnya berkaitan kes bunuh abangnya, Datuk Anthony Kevin Morais. Tan Sri Khalid berkata polis mahu mendengar sendiri isi perbincangan dua individu itu sebelum Charles melarikan diri keluar negara. Pendedahan Charles dalam pengakuan bersumpahnya ialah sesuatu yang serius dan peguamnya perlu memberi penjelasan lanjut berikutan ketiadaan Charles. Kerana keseriusan kandungan SD itu, jadi kita nak dengar sendiri daripada peguam yang membantu membuat SD itu, ya, kerana ini serius dan Charles ni tak tahu bila lah kita dah panggil dia, tapi dia dah cabut lagi kan, tak tahu bila dia nak dapat dihubungi untuk dia membantu kita tu. Dan seperti mana saya sebut sebelum ini, kita pun dah buka siasatan di bawah 202 kerana cuba menyembunyikan apa juga maklumat jenayah. Setakat ini, PDRM tidak mempunyai perancangan untuk menghantar pegawai ke Amerika Syarikat bagi menemu bual Charles. Sebaliknya, polis akan meneliti dahulu penjelasan peguam beliau. Berhubung pertemuan Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar dengan Puteri kepada Jamalul Kiram ketiga Jaisil H. Kiram, Tan Sri Khalid menegaskan kertas siasatan mengenainya akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat. Polis juga akan memanggil Ahli Parlimen Batu Tian Chua untuk merakam keterangannya. Dalam perkembangan lain, polis menggagalkan cubaan melarikan seorang ahli perniagaan berasal dari Iran selepas menahan sekumpulan suspek. Pihak polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti saki-baki suspek selain pihak bertanggungjawab yang merancang penculikan tersebut. Kita memang ada mengesahkan menerima laporan colek terhadap seorang warga Iran dan pihak kita telah membuat tangkapan. Detailnya nantilah. Biar kita selesaikan initial investigation ni dulu, ya.
Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Law Hong Sun dalam satu kenyataan mengesahkan menahan 15 suspek termasuk 7 anggota polis. Mangsa bergelar Datuk itu dilarikan pada 23 November lalu di Jalan Ampang Hilir. Mangsa bagaimanapun ditemui semula beberapa hari selepas itu di Klebang, Melaka selepas polis menerima maklumat daripada isteri mangsa. Mangsa dibebaskan tanpa bayaran wang tebusan. Susulan itu, bahagian siasatan jenayah berat di 9 IPK Kuala Lumpur menggerakkan operasi. Kumpulan suspek berusia antara 26 hingga 55 tahun berjaya dicekup dalam beberapa siri serbuan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan selatan tanah air. Kes dirujuk mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan kerana colik. Susulan kes seorang bekas diplomat Malaysia yang mengaku bersalah hari ini dalam kes serangan seksual terhadap seorang wanita ketika bertugas sebagai atashe tentera di Kedutaan New Zealand di Wellington tahun lalu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan pihaknya tidak akan memberi perlindungan kepada mana-mana individu yang didapati bersalah. Muhammad Rizalman Ismail bakal berdepan hukuman penjara maksimum 7 tahun berhubung tuduhan itu. Saya tak pernah melindungi sesiapa dalam konteks mendapat keadilan. Dan sesiapa yang di bawah kita, kalau salah, tetap salah. Dan kalau sekiranya mereka telah melalui perbicaraan sama ada dia mengaku salah atau tidak, kalau dia didapati salah, mesti menghadapan dengan hukuman yang setimpal. Dan tidak akan dapat perlindungan daripada kita, sama ada MANDAF atau daripada ATM. Mahkamah dijadual mendengar hujah berhubung fakta yang dipertikaikan Jumaat ini sebelum menjatuhkan hukuman. Malaysia diberi kepercayaan untuk menganjurkan mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth COGM ke-26 pada 2020. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengetuai delegasi Malaysia ke COGM ke-24 di Malta menyifatkannya sebagai satu pengiktirafan kepada peranan signifikan yang dimainkan Malaysia dalam Commonwealth itu sejak lebih 50 tahun lalu. Pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah COGM pada tahun berkenaan adalah selepas 31 tahun kita menjadi tuan rumah. Banyak lontaran pandangan daripada Malaysia telah diterima oleh ketua-ketua negara atau ketua kerajaan dalam mana-mana sidang COGM. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama wartawan Malaysia selepas menghadiri upacara penutupan COGM 2015 di Malta. Pada akhir mesyuarat, para pemimpin Commonwealth mengeluarkan kenyataan bersama, antara lain membuat penegasan berhubung isu keganasan. Isu perubahan iklim turut ditekankan dalam kenyataan pemimpin Commonwealth kerana 31 negara anggota menerima kesan langsung daripada fenomena itu. Ia terutama negara pulau yang diancam pemanasan global yang meningkatkan paras air laut. Kertas Kabinet telah dikemukakan hari Jumaat yang lalu oleh NRA, Datuk Wan Junaidi. Dan kertas ini dijadikan asas kepada komitmen kerajaan Malaysia untuk bersama-sama dengan komuniti antarabangsa bagi keterlibatan di dalam memberikan komitmen terhadap climate change ini. Dan kita akan memainkan peranan yang lebih vital di peringkat antarabangsa untuk keterlibatan secara langsung bagi mendepani permasalahan ini. Selain isu keganasan dan perubahan iklim, COGM 2015 turut menyaksikan pemimpin daripada 53 negara anggota membangkitkan isu global meliputi pembangunan mapan di negara kecil, memerangi rasuah, imigrasi dan pembangunan belia. Selepas menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth COGM 2015 di Malta, Timbalan Perdana Menteri berlepas ke Itali untuk lawatan kerja selama 2 hari. Pesawat yang membawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan isteri Datin Sri Hamidah Khamis mendarat di lapangan terbang Ciampino, Rom. Dalam lawatan itu, Timbalan Perdana Menteri akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Dalam Negeri Itali, Angelino Alfano. Pada pertemuan itu, kedua-dua pemimpin akan bertukar pandangan bagaimana untuk meningkatkan hubungan dalam bidang keselamatan.
Juga isu yang dihadapi kedua-dua negara terutama mengenai migrasi, pelarian dan isu keganasan. Sempena lawatan kerja ke Itali, Timbalan Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan komuniti Malaysia khususnya di Rom. Sementara itu, Duta Besar Malaysia ke Itali, Datuk Abdul Samad Othman dalam sidang media bersama wartawan Malaysia berkata, lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri ke Itali akan memperkukuh hubungan dagang antara kedua-dua negara. Kita melihat bahawa kadar hubungan dagang dua hala di antara kedua negara telah meningkat semenjak 2-3 tahun kebelakangan ini. Yang terakhir pada tahun 2014 yang lalu, jumlah dagangan dua hala adalah sekitar 1.3 bilion euro. Dan ini adalah suatu angka yang amat menggalakkan. Pada masa ini, Itali merupakan antara rakan dagang penting Malaysia di benua Eropah. Malah banyak komuniti perniagaan di Itali menyuarakan minat dan berhasrat melabur dan mengembangkan perdagangan di Malaysia. Jadi secara umumnya semua yang telah dilakukan ini, dan kita berharap lawatan YAB Timbalan Perdana Menteri ini akan meningkat lagi kesan yang memang telah positif telah dicatatkan di antara Malaysia dan negara Itali. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan UMNO sebuah parti dinamik yang meraihkan pandangan pelbagai tokoh atau mereka yang pernah menjadi tokoh dalam UMNO sendiri. Namun beliau melihat adalah tidak adil apabila sesuatu keputusan dibuat oleh kepimpinan parti terhadap seseorang yang dianggap sebagai satu penganiayaan. Timbalan Perdana Menteri mahu pihak berkenaan bertanya kepada diri sendiri apakah mereka telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk organisasi politik atau mereka merasakan mereka adalah yang terbaik dalam melontar pandangan. Tahun 1998 umpamanya krisis UMNO telah berlaku. Namun yang penting adalah kebersamaan mendukung kepimpinan. Perbezaan pendapat biarpun diraihkan, akhirnya UMNO diperkukuhkan dengan sami'na wa ata'na. Artinya siapa juga yang menjadi pemimpin, pemimpin itu hendaklah diberikan dukungan dan sokongan sepenuhnya. Menurut beliau, apabila sesuatu keputusan itu dibuat, ia perlu dihormati dan semangat itu harus ada pada kepimpinan UMNO baik di peringkat nasional maupun negeri, bahagian dan akar umbi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut ditanya wartawan sama ada terdapat perubahan susun atur tempat duduk pemimpin tertinggi UMNO pada Perhimpunan Agong parti itu tidak lama lagi berdasarkan situasi semasa sekarang. Saya tidak nampak ada perubahan tempat duduk. Timbalan Presiden mesti didudukkan sebelah kanan Presiden. Dan Naib Presiden satu mesti duduk di sebelah kanan Timbalan Presiden. Begitu juga Naib Presiden yang lain. Ianya mesti dihormati kerana ianya merupakan hierarki politik, bukan hierarki di dalam struktur pentadbiran kerajaan. Perhimpunan Agong UMNO 2015 berlangsung mulai 8 hingga 12 Disember ini. Berjaya menggilap nilai-nilai kepimpinan dalam kalangan mahasiswa sekaligus melahirkan pemimpin muda berkarisma yang cekap dalam perancangan dan bijak membuat keputusan. Hasil persidangan kepimpinan Mahasiswa Nasional Pemanas itu mendorong Biro Pendidikan UMNO untuk meneruskan tradisi penganjurannya melalui Pemanas 3.0. Bertemakan Mahasiswa Arkitek Masa Hadapan sempena Perhimpunan Agong UMNO 2015, Pemanas 3.0 berformatkan sidang parlimen dan jawatan kuasa pemilihan dengan mengekalkan penggunaan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi. Di samping kita akan membuka peluang kepada mahasiswa untuk berbicara dengan tokoh-tokoh
terutama tokoh-tokoh muda seperti Yang Berhormat KJ, Yang Berhormat Amy, ya, supaya mereka dapat mendengar pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh muda. Dan juga kita akan memberi peluang peserta-peserta pemanas ini untuk bersama-sama dengan Menteri Kabinet. Contohnya dengan Yang Berhormat Tok Pah. Pengerusi Biro Pendidikan UMNO, Senator Tan Sri Profesor Dr. Ibrahim Abu Shah menjelaskannya dalam sidang media di Ibu Negara. Pemanas 3.0 melibatkan 300 mahasiswa daripada universiti awam dan swasta bermula Khamis hingga Ahad ini. Bermula tahun depan, kerajaan memperkenalkan skim sewa beli untuk pembelian rumah pertama program perumahan rakyat PPR khas untuk mereka yang gagal mendapatkan pinjaman institusi kewangan. PPR terbuka kepada golongan berpendapatan RM2,500 dan ke bawah. Namun menurut Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, tidak semua rumah PPR dijual bagi memastikan bekalan rumah mencukupi. Ini untuk menampung permintaan semasa. Datuk Yang di-Pertua, bagi unit-unit rumah yang akan dijual apabila keputusan dah dibuat oleh kementerian dan diangkat kepada pihak kabinet, maka kementerian akan melaksanakan satu skim untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan pinjaman. Kerajaan menetapkan kadar sewa rumah PPR sebanyak RM124 sebulan, sementara yang dijual adalah pada harga RM35,000 seunit di Semenanjung dan RM42,000 seunit di Sabah dan Sarawak. Bagi mengelak salah guna parkir di hospital kerajaan, Kementerian Kesihatan membuat keputusan untuk mengenakan bayaran di tempat letak kereta kawasan hospital. Pelaksanaannya bermula di zon tengah Semenanjung. Memanggil tender untuk kita uruskan buat sementara waktu. Kita punya parking di semua kawasan di zon tengah dulu. Zon tengah dulu kita akan panggil tender untuk diuruskan parking-parking di semua, dan kadar pun kita tetapkan. Kadar untuk zon tengah ni kita tetapkan berapa, dan maknanya penender akan kalau nak melibatkan diri dengan projek ini, dia kena ikut kadar yang telah ditetapkan. Maknanya akhirnya kita dapat mengelakkan daripada mereka yang tak akan mengenal dengan hospital untuk parking di hospital, betul-betul. Dan ini sebab sementara lah. Selain daripada itu, kita juga sedang urusan untuk mendapatkan tender, keluarkan tender untuk wujudkan tambahan di tiap-tiap hospital, betul-betul. Kementerian juga dalam perancangan untuk membina blok rawatan harian, unit patologi dan tempat letak kereta bertingkat di Hospital Umum Sarawak yang dijangka bermula suku kedua tahun depan. Projek kerjasama awam swasta itu meliputi 7 buah dewan bedah, 4 bilik endoskopi dan kemudahan wad rawatan harian selain kemudahan medi hotel. 160 bilik. Draft perjanjian konsesi projek berkenaan sudah dikemuka kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM tidak akan menyekat mana-mana aplikasi mudah alih dalam talian yang belum disahkan melanggar undang-undang. Merujuk sistem aplikasi perkhidmatan teksi seperti Uber, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata ia terserah jika ada permohonan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD yang mahukan ia ditutup. Beliau memaklumkan perkara itu ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2016 peringkat jawatan kuasa. Kalau kita tengok, ramai pengguna melihat aplikasi Uber dan juga GrabCar ni telah memberikan
tambang teksi yang katanya agak rendah, malah dikatakan kereta yang datang tu lebih baik daripada teksi dan sebagainya. Mungkin kita minta jasa baik daripada kementerian supaya dapat duduk bersama dengan SPAT. Kita tak nak berlaku seperti yang Pokok Sena kata tadi, ada tolak menolak dan sebagainya. Kementerian memang kita menggalakkan apa saja pembangunan aplikasi yang menggunakan jalur lebar dan internet. Kerana itu adalah satu kemudahan untuk masyarakat, seperti mana yang saya menjawab baru ni, seperti berkaitan dengan Google Maps dan Waze dan sebagainya. Dan dalam hal ni berkaitan dengan MyTaxi, Uber dan sebagainya, kita tidak dapat, pihak kementerian melalui SKM tidak akan menyekat mana-mana laman web atau aplikasi yang belum ataupun tidak pasti ianya telah melanggar sebarang undang-undang. Kerana dalam hal ni terpulanglah kepada pihak SPAT sendiri. Kerana kita tahu apabila mereka mana-mana pemandu teksi ataupun mana-mana masyarakat di luar ingin memandu teksi, itu adalah satu engagement antara beliau dan juga pihak SPAT dan tidak melibatkan pihak MCMC ataupun pihak kementerian. Sehinggalah pihak SPAT memanggil ataupun ingin berbincang dengan pihak kementerian ataupun MCMC bahawa tolong dilistedkan benda ni supaya ini adalah ni, dan insya-Allah itu yang kita akan bantu. Setakat ini tidak ada. Baik, juga di Parlimen hari ini, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC memanggil semula bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Muhammad Syahrul Azral Ibrahim Halmi untuk memberi keterangan berkaitan syarikat pelaburan strategik itu. Beliau memberi keterangan kali pertama pada Rabu minggu lepas. PAC berpendapat bahawa Datuk Syahrul Azral perlu memberi keterangan sekali lagi kepada jawatan kuasa itu hari ini. Berikutan ada beberapa maklumat yang harus dimaklumkan semula sebelum PAC mendengar keterangan daripada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy esok. Dalam pada itu, penggulungan berkaitan penyiasatan 1MDB dan pembentangan laporan tersebut di Dewan Rakyat dijadualkan sebelum persidangan ditangguh Khamis ini. Dan selepas perjumpaan dengan bekas CEO 1MDB itu, pengerusi PAC Datuk Hassan Arifin mengeluarkan kenyataan media memaklumkan bahawa Datuk Syahrul Azral telah memberi kerjasama yang memuaskan dan menjawab segala soalan yang dituju kepada beliau. Menurut Datuk Hassan, laporan akhir Ketua Audit Negara terhadap 1MDB akan diserahkan kepada PAC untuk dibentangkan pada 17 Disember ini. Pengerusi 1MDB Tan Sri Lodin Wok Kamarudin bakal memberi keterangan selepas jawatan kuasa mendengar laporan akhir tersebut. PAC menegaskan keutamaan adalah untuk menjalankan siasatan yang adil dan menyeluruh terhadap 1MDB dan laporan lengkap untuk syarikat itu disasar untuk siap pada Mac 2016. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri memaklumkan tiada penetapan tarikh untuk menyelesaikan isu berkaitan 1MDB. Pasukan petugas khas masih dalam proses melengkapkan siasatan. Proses itu akan selesai setelah keterangan kesemua saksi dirakam dan dokumen berkaitan diperoleh. Mengulas lanjut, Nancy berkata tiada jangka masa ditetapkan untuk penyelesaian memandangkan kes itu melibatkan ramai saksi dan dokumen yang banyak, termasuk yang berada di luar negara. Hasil siasatan pasukan petugas khas akan dikemuka kepada Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Industri perusahaan kecil dan sederhana tempatan perlu memperkukuhkan kedudukan mereka untuk terus kompetitif selain meneroka peluang perniagaan dan pasaran yang meluas seluruh ASEAN. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ini berikutan penubuhan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC menjelang akhir tahun depan. Menerusi AEC, ia akan mewujudkan liberalisasi ke atas tarif dan halangan bukan tarif antara negara anggota. Kedua, dengan terlaksananya TPPA, maknanya bila TPPA comes to effect dalam tempoh masa 2 tahun yang akan datang, TPPA akan memberi peluang yang besar dan juga cabaran kepada semua syarikat termasuk SMEs. Oleh itu kita kena melihat bukan saja kepada our traditional market, tetapi market ataupun pasaran yang sebelum ini kita protokol perlulah diberi perhatian dan dibuat oleh syarikat-syarikat ASEAN.
Beliau berucap pada pembukaan Majlis Mesyuarat Pembangunan PKS Kebangsaan ke-19 di Bangunan Sementara Parlimen. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menekankan sejak beberapa tahun kebelakangan ini sektor PKS terus mengekalkan prestasi pertumbuhan lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ia berkembang pada kadar purata tahunan 8.6% berbanding pertumbuhan purata KDNK keseluruhan sebanyak 5.4% dalam tempoh 2012 hingga 2014. Pada akhir mesyuarat itu, Datuk Seri Najib turut melancarkan aplikasi yang mengandungi maklumat mengenai program dan skim bantuan kewangan bagi PKS yang disediakan kerajaan. Aplikasi tersebut adalah satu langkah ke arah memodernkan dan meningkatkan kecekapan dalam penyampaian kerajaan kepada usahawan baharu. Penduduk di 7 buah kampung yang dinaiki air sudah bersiap sedia untuk berpindah pada bila-bila masa berikutan air Sungai Golok berada pada paras bahaya. Air yang melimpahi tebing Sungai Golok membabitkan kampung Lubuk Gong, Lubuk Setol, Siram, Lancang, Bongor, Jawi dan Putat 7 yang melibatkan 600 orang penduduk. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang Rahmat Kamaruzzaman berkata pihaknya sudah menasihatkan penduduk supaya berpindah sekiranya paras air Sungai Golok terus naik. Bagaimanapun setakat ini keadaan masih terkawal dan penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Golok sentiasa berjaga-jaga. Dia berkata hasil tinjauan bersama pasukannya dan wartawan mendapati beberapa rumah yang berada di pinggir Sungai Golok sudah ditenggelami air sedalam 1 meter. Paras air Sungai Golok sehingga pukul 1 tengah hari tadi berada pada paras 9.41 meter. Beberapa jalan di kampung Bongor, Jawi, Lancang dan Putat 7 sudah terputus hubungan. Saya suka menasihati pada penduduk-penduduk sekitar kawasan Rantau Panjang dan di pinggiran Sungai Golok ini supaya mengambil langkah-langkah bersedia awal dan juga berjaga dan ikutilah perkembangan dari masa ke masa melalui media masa dan juga arahan daripada pihak berkuasa. Hasil pemantauan keadaan penduduk berhampiran Sungai Golok tidak selamat jika air semakin naik dan mereka dinasihatkan bersiap siaga menghadapi banjir. Seramai 45 pegawai dan anggota serta pasukan bomba sukarela dari Balai Rantau Panjang dan Pasir Mas kini berada dalam keadaan siap sedia untuk bertindak pada bila-bila masa. Mungkin petang ni ke esok ke. Kata kita batal dengan keadaan bagai rumah kita, kalau air naik kita buat naik sikit. Saya ikut bagian ni. Ada naik dalam rumah ke? Air tu dapur tu dalam sekat pinggir. Penduduk dari 4 buah kampung di Teluk Kumbar mahu Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengambil pendekatan lebih proaktif bagi menangani banjir kilat di kawasan mereka. Mereka mendakwa banjir kilat berlumpur itu berlaku akibat pembangunan rakus projek-projek perumahan di lereng bukit hingga menyebabkan sistem saliran sedia ada tidak mampu menampung jumlah air hujan yang banyak. Kampung yang terlibat ialah Kampung Suluk, Kampung Nelayan, Kampung Masjid dan Kampung Paya. Setiap kali air surut, kesan lumpur tebal yang ditinggalkan sukar dibersihkan. Lumpur habis dah tengok sampai kaki dah tangan dalam rumah apa penuh lumpur. Baru habis cuci ya dalam rumah. Penat tak habis lagi ni. Macam ni lah selalu bila banjir inilah. Dakwa penduduk sungai sedia ada tidak mampu menampung jumlah aliran air. Justeru mereka meminta kerajaan negeri menyegerakan pemberian peruntukan bagi membolehkan projek pembinaan pintu Kuala Baharu dilaksana Jabatan Pengairan dan Saliran. Pasal apa sampai hari ini JPS tak ambil tindakan setelah beberapa tahun yang kawasan kampung dan persekitaran sini duk kena banjir. Tak berhenti-berhenti. Setiap kali hujan, 1 jam hujan, banjir. 1 jam hujan, banjir. Kita harap pihak JPS ambil tindakan segeralah. Tak boleh tunggu sampai keadaan jadi semakin teruk. Kalau kata hujan kemarin berterusan, ingat banjir ni dia tak boleh surut. Baik pulih ni kami dah penat dah. Banjir ni memang hujan sejam memang dah penuh dah hayat. Memang dah terjun dalam rumah dah. Harap pihak-pihak yang berkenaan tu selut memang tebal. Memang dalam rumah semua kami basuh memang selut tebal lah. Dia akibat dari atas sana ada perumahan lah, projek sekolah, projek perumahan.
Dalam banjir kilat semalam, 43 orang dari 12 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan banjir Dewan Masyarakat Teluk Kumba setelah air sungai Teluk Kumba naik mendadak selepas hujan lebat kira-kira sejam. Mereka dibenar pulang ke rumah masing-masing pukul 8 pagi tadi setelah banjir surut kira-kira pukul 4 pagi. 1,572 pegawai dan 27,021 anggota tentera sedia digerakkan pada bila-bila masa sekiranya banjir berlaku pada musim tengkujuh ini. 1,487 aset turut diatur gerak merangkumi pesawat, helikopter, kapal, bot, trak, ambulans dan jambatan terapung. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, persiapan rapi itu dibuat setelah mengambil kira pengalaman banjir besar di Kelantan tahun lalu. Bahawa ATM dan warga Mendef sentiasa bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain berada di barisan kehadapan sekali dalam apa jua bencana. Dan saya nak nyatakan di sini bahawa itu bukan merupakan satu kebetulan. Ianya mereka berada di hadapan barisan hadapan sekali kerana persiapan dan juga perancangan yang rapi. Jadi apa yang saya terima hari ini, persiapan dan taklimat tadi, banyak bersandarkan kepada pengalaman kita khusus dalam bencana banjir besar awal tahun. Datuk Seri Hishamuddin menyatakannya di Ibu Negara selepas sesi taklimat persiapan banjir Kementerian Pertahanan MINDEF. Selain atur gerak anggota dan aset ATM, persiapan lain yang telah dilakukan termasuk penubuhan Jawatankuasa Induk Pengurusan Bencana, pengaktifan bilik gerakan bencana MINDEF, penyediaan pusat pengumpulan sumbangan dan kesediaan kem PLKM dan kem Wataniah sebagai pusat penempatan sementara. Ini pula susulan pengharaman penggunaan vape di seluruh negeri Johor yang akan dikuatkuasakan bermula 1 Januari ini. Perkara tersebut mendapat pelbagai maklum balas daripada orang ramai, terutama mereka yang menjalankan perniagaan vape serta golongan yang menghisap rokok elektronik itu. Namun dalam hal ini, Kementerian Kesihatan perlu membuat keputusan yang wajar. Apakah langkah terbaik untuk diambil bagi menyelesaikan isu itu? Laporan berikut sebenarnya disediakan oleh wartawan Mohan Chinasami. Kesan buruk vape bukan sahaja dapat dilihat menerusi beberapa kes letupan bateri vape, namun ia melibatkan soal wang, perniagaan dan juga etika golongan muda masa kini. Awal bulan lalu, kita juga turut dikejutkan dengan sejenis cecair vape atau e-rokok yang dinamakan Tenang is Good didapati mengandungi ganja dan pernah dijual secara terbuka di Kota Damansara Oktober lalu. 2 kes bateri vape meletup dilaporkan setakat ini iaitu dalam pesawat Malindo dan satu lagi kes di Gopeng Perak yang melibatkan kecederaan seorang pemuda. Apa yang lebih menyedihkan ialah video yang menjadi viral, seorang wanita memberi 3 kanak-kanak kecil mengisap vape. Kita dah nampak daripada televisyen atau picture ke mana ada budak-budak pun isap vape. Perempuan pun isap vape. Itu vape. Siapa yang nyari lah? To say that it's good for the health, no way. Sigaret pun orang sudah marah, sudah kata ni haram, no good for untuk kita kesihatan. So vape is even serious. So Menteri Kesihatan must take it very immediate action to study and make a study evaluate the danger zone in which vape can bring in. Saya rasa ni macam just nak menunjukkan trend kan. So memang dia memang dangerous juga sebab ada nikotin juga kan. Dangerous untuk health and also will affect golongan muda and also golongan kita. Sebagai seorang Muslim itu sendiri, hakikatnya vape itu apabila kita melihat dari segi hukum, saya bukanlah orang yang selayaknya untuk memberi hukum lah, tetapi apa sahaja perkara yang memudaratkan kesihatan seorang Muslim, maka ini adalah tidak dianjurkan oleh Islam. Selain Sultan Johor, Persatuan Pengguna Kedah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Mufti Kedah Datuk Sheikh Muhammad Bahiruddin Ahmad merupakan antara pihak yang lantang menyokong pengharaman penggunaan vape. Mohan Chinasami, Berita TV RTM. Tindakan nak mengharamkan vape perlu dilakukan sebelum timbul masalah kesihatan dalam kalangan pengguna.
Justru Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Khairi Yaakob berkata pengharaman penggunaan dan penjualan vape di Johor oleh Sultan Johor sangat berasas. Menurut Datuk Dr. Muhammad Khairi, nikotin dalam cecair vape boleh menyebabkan ketagihan kepada manusia dan menggalakkan pembekuan darah. Malah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Konvensyen Kawalan Tembakau WHO FCTC dalam persidangan di Moskow, Rusia Oktober tahun lalu menyarankan larangan penjualan dan penggunaan vape. Peranti vape sememangnya boleh disalahgunakan dengan melarutkan apa jua dadah, ya, apa macam banyak dadah, ya, di dalam cecair vape seperti ekstasi, amfetamin, methamphetamine, heroin, kodin dan sebagainya. Kemungkinan perkara yang sama berlaku di negara ini tidak dapat dinafikan. Berdasarkan kepada laporan-laporan yang telah diumumkan. Sultan Johor memberi tempoh sebulan kepada pengusaha peranti berkenaan untuk menamatkan operasi berkuat kuasa 1 Januari ini. Perak mendapat pujian Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang kerana kecekapan pengurusan keuangan dan menjadi negeri contoh yang terbaik. Menurut Tan Sri Amrin, Perak juga merupakan antara negeri yang paling awal mengemuka penyata kewangan kepada Jabatan Audit Negara. Maknanya kecekapan menggunakan sumber kewangan yang ada dalam melaksanakan berbagai aktiviti, ya. Itu sebagai indikator lah yang kita dapat kena pasti. Dan dari segi pengurusan kewangan, AI, Index Accountability yang disentuh oleh Yang Amat Berhormat tadi, sebenarnya mengukur tahap pematuhan kepada semua peraturan-peraturan pengurusan kewangan. Sebab urusan kewangan ni, ya, dia meliputi banyak bidang. Dan setiap bidang tu ada dia punya peraturan sendiri. Jadi sebagai penjawat awam, menjadi tanggungjawab kita untuk membuat kerja mengikut peraturan. Pencapaian Perak daripada segi K-Reserved adalah tertinggi dalam tempoh 20 tahun dengan pencapaian konsisten. Selain mencapai tahap surplus daripada segi perbelanjaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Perasmian Hari Audit 1 Malaysia dan persidangan juru audit sektor awam pemantapan profesionalisme menjamin audit berkualiti di Ipoh. Majlis dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pada majlis itu 13 jabatan dari negeri Perak mendapat pengiktirafan 4 bintang yang merupakan pengiktirafan tertinggi berdasar kecemerlangan pengurusan kewangan di peringkat jabatan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak mendahului 13 jabatan terbabit diikuti Jabatan Kehakiman Syariah Perak. Jenazah pelawak Yus Jambu atau nama sebenarnya Yusri Edo, 39 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Nesam, Kurung Batang, Kangah, Perlis, kira-kira pukul 2 petang tadi. Ogayarham meninggal dunia akibat sesak nafas di Hospital Selayang tengah malam tadi. Saudara mara, rakan-rakan, peminat dan seluruh rakyat Perlis menyambut ketibaan jenazah dalam suasana pilu. Jenazah Allahyarham Yus yang diiringi abangnya Jaafar Edo tiba di perkarangan Masjid Nurul Iman, Kurung Batang kira-kira pukul 12.40 tengah hari. Ribuan orang menziarahi dan menyertai solat jenazah sebelum mengiringi jenazah ke tanah perkuburan yang terletak bersebelahan masjid. Turut mengiringi jenazah rakan Allahyarham iaitu pelawak Angah atau nama sebenarnya Iskandar Shah Hashim. Pemergian Allahyarham nyata satu kehilangan besar kepada dunia komedi tanah air. Memang terasa sangat kehilangan arwah yang secara mengejut ini amat dirasai dan kami warga ataupun rakan-rakan yang aktif dalam bidang seni budaya memang terasa sangat kehilangan arwah. Kawan-kawan kata kawan-kawan dia memang bagus, dia memang baik punya. Satu lagi masalah dia tak suka ambil tahu buat orang. Dia suka tolong orang. Dilangkaui lebih kurang dalam 3 minggu lepas. Kita dilangkaui, itu kali terakhir saya dengan dia. Dapatlah 2-3 hari bersama dengan dia, dapat relax kat sana.
Allahyarham anak bongsu daripada 3 beradik dilahirkan pada 15 Mac 1976 dan dibesarkan di Kampung Nisam, Kangar. Memulakan kerjaya seni dalam bidang teater pada tahun 2001, nama Allahyarham mula popular sebagai pelawak pada 2007 selepas menjuarai program reality komedi anjuran sebuah stesen televisyen swasta. Felda Global Ventures Holdings berhad FGV kini dalam proses perbincangan dengan PT Raja Wali Corporation untuk mencari kaedah pelaburan berbeza dalam Eagle High Plantations EHP. Dalam kenyataannya, FGV berkata keadaan dan perkembangan sektor minyak sawit semasa menyebabkan perlunya semakan semula bagi memaksimumkan faedah kepada semua pihak terlibat. FGV bagaimanapun komited untuk meneroka semua peluang pelaburan yang wujud dan akan meneruskan pelan transformasi 5 tahun. Syarikat itu yakin bahawa sebarang potensi kerjasama akan memberi nilai tambah kepada syarikat, peneroka, pelabur dan komuniti. Jun lalu, FGV telah menandatangani perjanjian dasar induk dengan Raja Wali Group untuk mengambil alih 37% kepentingan dalam EHP secara tunai dan pertukaran saham. Cadangan untuk membina bangunan satelit tambahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA masih belum diputuskan. Menurut Pengarah Urusan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, Datuk Badli Syam Ghazali, pihaknya kini sedang meneliti aliran penumpang di KLIA. KLIA kini katanya mampu mengendalikan sehingga 25 juta penumpang setahun. We already have plans in the master planning for satellite B, satellite C and satellite D if that is what's required as Malaysia grows in terms of air traffic, both passenger and cargo. So I think that's what has been mentioned and we'll continue to make sure that those spaces are available just in case we need it. Datuk Badli Syam mengulas kenyataan Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi mengenai pembinaan terminal baharu untuk menempatkan bilangan penumpang yang semakin meningkat. Beliau ditemui media selepas melancarkan sistem MyFit bagi pasukan perkhidmatan bomba dan penyelamat lapangan terbang AFRS. Dalam pada itu, Datuk Badli Syam menjangka 2016 akan menjadi tahun mencabar bagi pengendali lapangan terbang itu. Namun beliau yakin ia akan diimbangi pertumbuhan bilangan syarikat penerbangan yang beroperasi di Malaysia. Menjelang 2018, projek-projek pembinaan di bawah Jabatan Kerja Raya diwajibkan memenuhi sistem penilaian kualiti dalam pembinaan klasik. Jelas Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, langkah itu bukan sahaja akan menjamin kualiti projek, malah mengurangkan kemungkinan ketidakpatuhan piawaian dan spesifikasi. Klasik merupakan sistem penilaian yang menilai kualiti mutu kerja berdasar standard industri pembinaan. We'll make it compulsory, and we hope JKR will be the main driver for all the government project untuk apply QLASIK, which means they must introduce it to the contractors, and I believe CIDB will start training not only CIDB but all the contractors registered under CIDB. Bercakap pada sidang media sempena pelancarannya, Datuk Seri Fadilah berkata projek yang dinilai di bawah sistem itu bertambah setiap tahun. Tahun lalu sahaja 272 projek dinilai berbanding 160 projek pada tahun 2013, manakala bagi tahun ini dianggar 300 projek akan dinilai. Badan Induk Bola Sepak Malaysia FAM tidak dikenakan sebarang hukuman oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan susulan kekecohan ketika perlawanan kelayakan Piala Dunia 2018, Piala Asia 2019 antara Malaysia dengan Arab Saudi di Stadium Shah Alam September lalu. Menerusi kenyataan media oleh Setiausaha Agung FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin, Pesuruhjaya Sukan Malaysia Datuk Zainul Othman sudah pun meneliti surat penjelasan yang dihantar oleh FAM pada 21 September lalu. Datuk Zaitun berpandangan masih terdapat kelemahan yang perlu ditambah baik FAM dalam menangani isu seperti ini. FAM diminta untuk memperketatkan peraturan sedia ada dan prosedur operasi standard SOP keselamatan sedia ada dengan kerjasama pihak pengurusan stadium agar lebih kemas dan teratur.
Malah, Datuk Zainul mahu menambahbaikkan screening atau pemeriksaan penonton termasuk ke atas para peniaga yang terlibat dengan perniagaan di dalam venue. Tambah Datuk Hamidin, FAM akan mengambil tindakan sewajarnya supaya perkara yang diminta dapat dilaksanakan bagi memastikan insiden seperti yang berlaku itu tidak berulang lagi. FAM melalui Jadualkuasa Keselamatan yang dipengerusikan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia PDRM, Datuk Muhammad Fuad Abu Zarim telah mengambil beberapa langkah susulan. Antaranya memperkenalkan satu peraturan khas yang bakal dijadikan asas untuk aspek kawalan dan keselamatan stadium termasuk hal menjaga ketenteraman dan harta benda awam. Peraturan itu nanti akan turut menyediakan satu SOP kawalan dan keselamatan stadium bukan sekadar untuk perlawanan antarabangsa bahkan juga semasa penganjuran pertandingan-pertandingan peringkat domestik. Pembentukan peraturan itu masih di peringkat awal dan akan turut mengambil kira konsep dan amalan yang dibuat di peringkat FIFA dan UEFA. Legenda emas sepak takraw negara Abdul Jalil Aziz meninggal dunia akibat pendarahan pada usus di Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Kedah awal pagi tadi. Allahyarham meninggal dunia kira-kira pukul 6.30 pagi selepas dimasukkan ke hospital pada 14 November lepas akibat masalah buah pinggang dan ketumbuhan hati. Menurut isteri Allahyarham, Nahar Rahman, keadaan Allahyarham mula kritikal sejak minggu lepas disebabkan pendarahan pada usus. Jenazah Allahyarham dibawa ke rumahnya di Taman Sri Ampangan, Jalan Tunku Abdul Rahman, Alor Kedah sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam seberang terus selepas solat Zuhur. Menyimbas kembali detik-detik menangis bersama Allahyarham, Nahariah menjelaskan beliau pernah meluahkan kekecewaannya terhadap sukan takraw masa kini. Memang dia marah sebab Malaysia dah tak dapat emas kan, dia kecewa lah. Pernah makcik cakap kat dia, jadilah jurulatih, congkil lah balik bakat-bakat takraw tu. Dia kata susah, sekarang main tak macam dulu. Dulu ada kampung-kampung kan, kutik-kutik tu, sekarang mana ada. Macam tu lah. Tapi dia memang marah lah takraw kalau tak dapat emas tu. Allahyarham lahir di Negeri Sembilan, mula menjeburi sukan takraw pada 1970. Ketika itu, Abdul Aziz membantu Malaysia meraih emas di Pesta Sukan Singapura sebanyak 4 kali, iaitu pada 1970, 1972, 1974 dan 1976. Malah, Allahyarham turut membantu Malaysia merangkul pinggan emas pada Sukan Asia Tenggara pada 1971 di Kuala Lumpur, di Singapura pada 1973, diikuti di Bangkok pada 1975 dan Sukan C di Kuala Lumpur pada 1977. Malah beliau turut membantu skuad kebangsaan memenangi pinggan emas kejohanan Asia di Kuala Lumpur pada 1980. Antara anugerah yang diterima Allahyarham, olahragawan MAYC Malaysia, Piala Pusingan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Husin pada 1976 dan olahragawan Negeri Sembilan pada 1975. Beliau juga dianugerahkan pingat Jaksa Kebaktian PJK oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada 1975 dan pingat Pangkuan Negara PPN oleh Yang di-Pertuan Agong pada 2004. Takziah diucapkan kepada keluarga Allahyarham Abdul Jalil. Ini peluang keemasan buat pelari pecut muda negara Badrul Hisham Abdul Manap yang berpeluang untuk beraksi di Sukan Olimpik Rio 2016 dengan baki masa yang ada ini. Badrul perlu menyertai kejohanan yang menawarkan tiket untuk ke Olimpik. Muhammad Poat yang juga jurulatih Badrul mengharapkan bantuan daripada pihak berkaitan untuk mencari kejohanan tersebut untuk sekurang-kurangnya layak atas tiket wildcard. Okay, lepas ni saya cuba layakkan dia untuk melayakkan dia ke Sukan Olimpik di Rio, dan saya minta pihak tertentu supaya letakkan satu kejohanan yang khas untuk dapat capai masa tersebut nantilah. Saya akan training bersungguh-sungguh untuk memberi untuk memberi masa yang lebih baik masa akan datang. Ya, target mungkin ke Olimpik dan saya kena memperbaiki masa yang saya buat dengan catatan 10.29. Sekiranya saya dapat mengatasi catatan 10.29 itu, diorang akan bawa saya ke Sukan Olimpik di Rio, Brazil. Kelayakan ke Sukan Olimpik bagi acara 100 meter ialah 10.18 saat, manakala kategori B pula 10.24 saat ataupun tiket wildcard sekiranya mampu mengatasi rekod kebangsaan yang dipegangnya ketika ini 10.29 saat. Badrul Hisham memecahkan rekod kebangsaan 17 tahun milik Watson Nyambek di Sukan Sekolah ASEAN baru-baru ini.
Atlet muda kelahiran Merlimau itu menetapkan pendiriannya untuk kekal berlatih di bawah bimbingan Muhammad Poat meski ditawar untuk berlatih dengan jurulatih bertaraf antarabangsa. Selepas ini, Badrul akan menyertai sukan dalam Dewan ASEAN di Qatar pada Februari depan. Baiklah, kita tinggalkan perkembangan sukan. Seorang peniaga makanan warga Thailand dijatuhi hukuman gantung sampai mati terhadap tuduhan mengedar dadah jenis methamphetamine seberat 76.39 gram di Mahkamah Tinggi Kota Baru. Hakim Dato' Azman Abdullah menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Abdullah Saufi, 51 tahun, selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mengikut fakta pertuduhan, tertuduh didakwa mengedar dadah jenis methamphetamine itu di sebuah stesen minyak di Jalan Pasir Mas, Rantau Panjang pada 7.10 petang 15 Disember 2006. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati. Tertuduh yang diwakili peguam memohon mahkamah meringankan hukuman. Ini kerana kesalahan yang dilakukannya pertama kali dan insaf atas perbuatan yang dilakukan. Nampaknya Nasional 8 berakhir di sini. Visual 35 kapal layar dunia yang menyertai konvoi berlayar menutup paparan malam ini. Dan kapal dari pelbagai benua itu termasuk dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, New Zealand dan Australia berlabuh di Straits Key Marina, Pulau Pinang sebelum meneruskan pelayaran ke Langkawi. Ia program tahunan kali ke-10 diadakan di negara ini. Yang itu, Assalamualaikum. Salam sehati sejiwa. Sama-sama kita saksikan.